golongan yang melakukan rasuah dan yang memperkudakan agama. Orang Melayu mesti memilih mana yang nak bawa negara ini ke arah. Baik, bersama kita pada hari ini. Cukup istimewa episod kali ini, kita bersama dengan pengarah komunikasi amanah YB Khalid Samad yang juga merupakan ahli Parlimen Shah Alam. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita. Baik, sama-sama. Lama sudah saya tidak bersama dengan YB. Alhamdulillah kesempatan ini untuk berani jawab. Saya ada beberapa soalan yang ingin mendapatkan penjelasan. YB, anggaplah soalan ini daripada rakyat Marhain. Suara rakyat untuk YB menjawab. Okey, kalau kita lihat YB, PRU 15, bila-bila masa boleh berlaku? Okey, persediaannya itu saya tidak mahu tanya. Tetapi apa yang saya katakan di sini adalah kebimbangan rakyat Malaysia yang sangat berminat untuk memulihkan demokrasi negara. Tetapi kebimbangan mereka adalah apabila golongan muda dilihat masih tidak berminat untuk keluar mengundi, masih tidak berminat untuk bercakap tentang politik, masih tidak berminat untuk bercakap tentang masa depan negara. YB, pandangan YB. Baik, dia kalau diorang tak keluar mengundi, itu tidak menjadi satu masalah. Kerana mereka tidak akan menentukan ataupun mencorakkan keputusan. Namun ianya merupakan satu kerugian lah. Kerana apa yang kita nak ialah satu masyarakat yang lebih peka tentang soal politik dan betapa pentingnya mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin yang akan mentadbir negara. Kalau mereka tak keluar mengundi, tu tak ada masalah sangat. Masalah yang lebih besar ialah kalau diorang mengundi tetapi mengundi sebalik daripada apa yang kita nak. Tapi itu hak mereka. Betul. So apa yang kita nak dan kita yang memperjuangkan soal undi 18 ini ialah supaya orang ambil berat tentang soal politik dan menyedari bahawa sebenarnya politik pada ketika ini adalah untuk masa depan mereka. Kerana hasil daripada 5 tahun ataupun 10 tahun yang kepimpinan akan dirasai selepas itu. So orang yang golongan muda ni sepatutnya mengambil berat. Dan harapan kita mereka tidak terikat kepada hubungan-hubungan tradisional, maka mereka akan nilai atas merit. Mana yang nak bawa negara ini ke arah yang lebih baik. Yang nak tolak perkauman, yang nak tolak rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. So kalau golongan 18 ke atas yang mengundi, yang muda yang mengundi ini, mereka mengundi atas dasar merit, hala tuju yang nak dibawa oleh parti-parti itu, maka itu kita harap bahawa ianya akan menyebelahi kita lah. Baik, terima kasih YB. Kalau kita lihat YB, kenyataan yang dikeluarkan oleh UMNO dan BN di Selangor dalam minggu ini, saya rasa dalam beberapa minggu ini, mengatakan bahawa mereka yakin mereka dapat kembali merampas negeri Selangor. YB punya pandangan bagaimana tentang isu ini? Saya pun tak tahu mereka mengeluarkan kenyataan itu atas dasar apa. Tetapi yang penting bagi kita ialah kita telah menunjukkan satu prestasi pentadbiran dan pemerintahan yang boleh dibanggakan. Semua kewangan, aset yang ada pada pihak negeri Selangor telah digunakan dan dimanfaatkan untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat jelata. Bukan masuk dalam poket sendiri ataupun diselewengkan adanya special purpose vehicle dan sebagainya. So bagi kita telah mentadbir dengan baik dan selepas itu kita serah kepada rakyat Selangor untuk membuat pilihan. Mungkin bagi mereka menganggap bahawa oleh kerana ada undi 18 pengundi-pengundi baru dan sebagainya, maka mereka ada harapan. Tetapi kami yakin bahawa semua akan nilai dari segi prestasi kerajaan negeri Selangor, ianya adalah satu prestasi yang boleh dibanggakan. Hanya kita khawatir kerana pengundi yang baru ni dia tak pernah hidup di bawah Barisan Nasional. Lalu dia tak tahu bagaimana rosaknya pentadbiran di bawah Barisan Nasional. Tapi kita harap ianya merupakan satu perkara yang boleh didedahkan dan difahamkan dan mereka boleh banding dengan apa yang berlaku di peringkat federal, di Federal Persekutuan. Baik, bercakap tentang pembangunan di peringkat federal. YB, kalau kita lihat Barisan Nasional sekarang ini, wajah-wajah figura politik mereka seolah-olah dilabelkan dengan kleptokrasi, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Apa lagi bila timbul tentang LCS, OPV dan sebagainya, itu lagi menambahkan rasa ketidakyakinan rakyat kepada mereka. Pas pula dilihat, walaupun berada di dalam kerajaan, dilihat hanya menjadi patung boneka, dilihat tidak berguna dan sebagainya. Manakala Perikatan Nasional terus kekal dilabelkan sebagai pengkhianat yang tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun. Tiga golongan ini kalau kita lihat terus mentadbir negara. Tetapi adakah YB sebagai pengarah komunikasi amanah melihat ianya merupakan satu kelebihan kepada PH untuk PRU 15 atau bagaimana? Tidak, semestinya ianya merupakan satu kelebihan kerana dia tidak boleh mengatakan bahawa
hukuman yang dijatuhkan kepada Najib sebagai satu komplot politik dan sebagainya, kerana ianya bukan sekadar di dalam negara, di luar negara pun, di Amerika Syarikat, di Singapura dulu, di Eropah dulu, mereka-mereka yang terlibat dengan soal 1MDB ini telah pun diambil tindakan. Ya, dan kes ini memang meletup apabila ianya adakan di Amerika Syarikat, di mana pihak FBI dan sebagainya, semua Department of Justice, DOJ dan sebagainya telah mendedahkan dan pengakuan-pengakuan yang telah tersiar luas. Kalau zaman BN dulu, Najib sebagai Perdana Menteri, bila kita nak bawa isu ni, dia kata tak boleh bincang. Dalam parlimen tak boleh bincang, kalau keluar dalam surat khabar dia berikan amaran dan sebagainya. Ya, tetapi sekarang ni bawah PH, ianya semua telah didedahkan, dan sekarang ini tak ada orang boleh menafikan bahawa UMNO Barisan Nasional memang parti yang merosakkan orang Melayu dengan amalan dan budaya rasuah. Bagi PAS pula telah hilang ketegasannya dan prinsipnya, dan lebih mengutamakan soal nak bersatu dengan UMNO dan menyatu padukan Melayu Islam walaupun atas apa dasar dan alasan sekalipun. Lalu saya merasakan bahawa pilihan raya ke-15 merupakan satu peluang bagi kita untuk timbulkan balik semua perkara-perkara ini, untuk menunjukkan bahawa mereka ini tidak mempunyai satu hala tuju yang akan membangunkan negara. Adakah kerana melihat bahawa peluang yang cerah kepada PH melalui apa kemelut yang berlaku dalam BN dan juga kerajaan sekarang ini, adakah itu yang menyebabkan ada di antara pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional sendiri seolah-olah plot twist daripada Najib itu bersalah, sekarang ini seolah-olah diracuni pemikiran rakyat bahawa institusi kehakiman itu tidak berlaku adil, institusi kehakiman itu telah menzalimi rakyat. Dan yang paling yang saya pernah terbaca adalah yang terbaru-baru ini, Zahid Hamidi mengatakan bahawa setiap pertuduhan yang beliau hadapi sekarang ini di mahkamah adalah kerana dendam kesumat pemimpin PH kepada mereka. Dia tu amat sukar untuk diterima oleh rakyat, kerana sekarang ini kerajaannya bukan kerajaan PH. Maka untuk dikatakan bahawa ianya satu konspirasi yang diusahakan oleh PH, maka ianya bukan satu perkara yang boleh dijustifikasikan, yang boleh dipertahankan berdasarkan kepada fakta. Hakikatnya ianya dilakukan walaupun dimulakan pada zaman PH, tetapi akhirnya ianya diputuskan pada ketika kerajaan mereka itu sendiri. Termasuklah dalam kes Zahid Hamidi. Dan fakta-fakta kes ini adalah amat jelas. Dalam kes semua kes ini ianya bukan bergantung kepada persaksian individu semata-mata, tetapi bergantung kepada paper trail yang terbukti, iaitu dalam bank jumlah duit banyak mana digunakan untuk apa dan sebagainya, yang semuanya terdedah dan menunjukkan adanya penyelewengan dan salah guna kuasa. Baik. YB, kalau kita lihat inflasi dahsyat berlaku. OPR berapa kali naik, walaupun dengan pelbagai alasan diberikan oleh Kementerian Keuangan ataupun pihak bank. Harga barang melamun tinggi. Rakyat dalam keadaan yang sangat dahsyat dari segi untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Ringgit merosot 20 tahun tak berhenti. Dan sekarang ini dikatakan sangat dahsyatlah dia punya penurunan melonjak. Jadi di mana pasukan jihad menangani inflasi yang diwawarkan oleh kerajaan ini? Dan yang paling saya ingin dapatkan jawapan daripada YB adalah apabila Anwar Musa sebelum ini mengeluarkan kenyataan bahawa jangan sesekali menyalahkan pasukan jihad menangani inflasi apabila berlaku isu ini. Silakan. Baik, bagi saya sudah jelas bahawa pasukan jihad inflasi itu telah gagal. Kerajaan telah gagal, dan benda ini berlaku bukan sekadar oleh kerana fakta-fakta yang tak boleh dielak. Sebenarnya banyak perkara telah pun ditimbulkan yang telah pun diusahakan pada zaman kami sebagai kerajaan. Sebagai contoh, persoalan import barang makanan binatang, yang mana semuanya diimport, kebanyakannya diimport daripada luar negara. Maka apabila bekalan itu tidak ada, harga naik, soal kadar pertukaran, semua mengakibatkan kenaikan harga barang yang mau tak mau adalah hasil daripada kegagalan kerajaan untuk menangani semua cabaran-cabaran ini dan memahami akan perkara-perkara yang akan berlaku yang akan mengakibatkan kenaikan harga barang. Maka tindakan-tindakan yang dibuat tidak mencukupi, nombor satu. Nombor dua, kita kena akui bahawa keadaan kerajaan yang tidak mempunyai wang yang mencukupi oleh kerana ketirisan, oleh kerana rasuah, kebocoran dan sebagainya adalah juga satu faktor di mana akhirnya
apabila duit tidak mencukupi untuk menangani masalah kenaikan harga, maka kerajaan tidak mampu untuk membantu sama ada petani, sama ada orang ramai dan sebagainya untuk menangani masalah kenaikan harga barang. Ya. Baik. Tapi komen sedikit YB tentang kenyataan daripada Kementerian Kewangan, Menteri Keuangan Tengku Zafrul yang mengatakan bahawa apabila ringgit merosot itu bukan menunjukkan bahawa ekonomi kita merudum, malah dia tetap mempertahankan bahawa kononnya ekonomi Malaysia tetap berada pada taraf yang betul dan berada dalam lawasan betul. Ya, betul lah. Masalah inilah masalah dia. Bila kita berada dalam keadaan yang dikatakan sebagai keadaan denial, kita tak nak mengaku kelemahan yang sedia ada. Ya, ni termasuklah dengan Najib bila dia kena dengan 1MDB tu, dia kata tak ada satu sen pun duit rakyat yang digunakan untuk 1MDB. Ni semua merupakan denial, tapi kita faham dia dalam keadaan yang dia ada, dia terpaksa menunjukkan adanya confidence, kerana kalau dia pun mengeluh, maka ini juga akan mengakibatkan kejatuhan nilai ringgit, keyakinan terhadap ekonomi kita dan sebagainya. Maka dia sebagai Menteri Kewangan, dia kena kata dia confident, ya, bahawa semua boleh ditangani. Kerana kalau tidak, lagilah pelabur tak masuk, lagilah ekonomi itu akan terbantut dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kita ada masalah-masalah fundamental yang perlu kita atasi, dan di antara yang terpenting, yang terbesar ialah soal penyelewengan, soal ketirisan, salah tadbir urus dan sebagainya. Dan selagi mana ini tidak ditangani dan dihentikan dan diperbaiki, maka masalah kita akan tetap rakyat akan terpaksa tanggungi kesannya. Ya? Baik. YB, sekarang ini banyak desain dan suara-suara apabila kita bercakap tentang pilihan raya, PRU. Ramai di antara mereka mengatakan bahawa ini bahasa-bahasa daripada rakyat Melayu. Aku tak tahu aku nak pilih apa. Okey, sebab terlalu banyak parti Melayu. YB, ini adalah satu kenyataan. Okey, pewujudan GTA dan sebagainya. YB sendiri, apa yang YB ingin katakan kepada rakyat Melayu di luar sana apabila dikatakan bahawa mereka terpaksa memilih yang mana satu untuk parti Melayu? Parti yang bagaimana sebenarnya yang perlu mereka pilih, YB? Saya ingat yang terpenting ialah orang Melayu mesti memikirkan tentang hala tuju politik bagi negara dan bagi kaum dan bagi bangsa mereka sendiri, ya, iaitu adakah kita sebagai majoriti di negara ini kita nak menjadi sebagai pembela golongan yang melakukan rasuah, penyelewengan dan golongan yang memperkudakan agama, ya, ataupun kita nakkan satu corak politik orang Melayu yang memberikan penegasan dan penekanan terhadap nilai-nilai akhlak, ya, kejujuran, sifat amanah, tata kelola yang baik, good governance dan sebagainya. Ataupun kita nak terus begitu saja, ya, yang seperti mana yang pada zaman UMNO Barisan Nasional. Kita dah tahu kalau UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa, mereka telah mengatakan mereka akan lantik peguam negara kawan orang kita, pihak SPRM orang kita, dan semua akan menutup, ya, segala penyelewengan dan rasuah, dan ini akan merosakkan lagi keadaan kita. Kita dah teruk, akan jadi lagi teruk. Ya, lalu orang Melayu mesti memilih satu parti yang akan membawa perubahan dan peningkatan dari segi budaya politik bangsa Melayu itu sendiri, ya, iaitu yang memimpinkan kepimpinan yang baik, yang bertanggungjawab, yang telus, yang amanah dan sebagainya. Baik, berbicara tentang naratif yang dibawa oleh Pakatan Harapan, ini soalan terakhir. Tolak BNPN. Okey, itu merupakan satu slogan yang ringkas dan memberi makna yang sangat mendalam. Okey, di samping kita menolak daripada terus berkuasa, kedua, kita nak bacakan ia merupakan satu titik noktah kepada kejadian rasuah, penyelewengan, tadbir urus yang teruk dan sebagainya. Komen YB untuk terakhir ni, YB. Yalah, saya rasa bahawa kita telah berjaya di dalam PRU ke-14 untuk memenangi pilihan raya umum ini atas dasar tadbir urus yang baik, ya, atas dasar nak tolak rasuah, ya, bukan atas dasar isu-isu perkauman yang sempit, ya, yang saling dilaga-lagakan kaum, saling ditakut-takutkan kaum dan sebagainya. Tetapi kita telah mencapai satu kejayaan di mana rakyat telah memilih nakkan pemerintahan dan kerajaan yang akan mengamalkan good governance, ya, dan perjuangan kita ini masih diteruskan. Malangnya kita telah dikhianati selepas 22 bulan dan apa yang kita nak usahakan itu tidak tercapai dengan sepenuhnya. Kita harap bahawa rakyat masih lagi mempunyai cita-cita dan idealisme yang sama, iaitu untuk melihat satu kerajaan yang baik,
yang bertakbir dengan penuh pertanggungjawaban dan yang akan memanfaatkan kekayaan negara untuk kebaikan rakyat jelata, ya, bukan untuk kayakan diri mereka sendiri. Dan kalau kita mempunyai idealisme yang seperti itu, maka saya yakin bahawa dalam PRU ke-15 ini kita boleh capai apa yang kita inginkan, iaitu kemenangan kembali kepada usaha menegakkan sebuah pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. InsyaAllah. Terima kasih YB Anda sudi bersama dengan kita dalam Berani Jawab untuk episod kali ini. Baik, teruskan setia bersama kami. Saya Zawazi Yusof. Kami mundur diri. Terima kasih YB. Jumpa lagi minggu depan dalam Berani Jawab. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera.